Okay, InsyaAllah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. InsyaAllah kita dah masuk ke 10 hari yang terakhir dengan kita di malam ke-21 Ramadan tahun ini, insyaAllah. Dan mungkin pada peringkat awal ni just untuk remind diri kita perkara-perkara yang sepatutnya kita dah buat ataupun perlu hopefully kita settlekan malam ni dalam kita usaha kita mengejar memburu Lailatul Qadar, insyaAllah, dalam malam-malam ganjil sepanjang 10 malam yang terakhir, insyaAllah. Pertama-tamanya adalah kalau belum kan, bagi yang belum lagi berdoa kepada Allah dengan doa ini, so boleh terus doa lah, siap-siap kan. Ya Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. So ataupun dan translation dia, ya Allah, Allahumma innaka, Allahumma basically ya Allah lah, innaka afun, sungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau menyukai ataupun mencintai keampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. So insyaAllah itu kita dah biasa dengar dan kita dah remind pun hadis ini berkenaan dengan doa yang sepatutnya kita baca kalau kita tahu Lailatul Qadar. Of course kita tak tahu Lailatul Qadar, so hopefully kita baca doa ini setiap malam-malam yang ada, insyaAllah. So itu yang pertama. Kedua, hopefully juga dalam memburu Lailatul Qadar kita dah buat juga amalan-amalan yang besar. Sebab ada amalan yang sebenarnya normally besar, kalau kena Lailatul Qadar berganda-ganda lah kebesarannya kan. Salah satunya ialah ini. Ini adalah berkenaan dengan, kalau tadi solat isyak, hopefully semua dah solat isyak berjamaah, dan insyaAllah solat subuh esok pun berjamaah. Hadis ini menyatakan man shalla isyak fil jamaah, kan, siapa yang solat isyak secara berjamaah, fa ka'annama qama nisful lail, kan, seakan-akan seperti mana dia solat qiyam separuh daripada malam, kan. Tak lagak kita nak solat separuh daripada malam ni kan. Tapi kalau solat berjemaah isyak ni bukan cerita pasal bulan Ramadan mana-mana malam pun, sebab tu besar sebenarnya. Tapi kalau kena Ramadan lagi besar lah, kena Lailatul Qadar lagi besar. Wa man shalla as-subhu fil jamaah, siapa yang solat subuh secara berjamaah, fa ka'annama shallul lail kulluh, seolah-olah dia solat sepanjang malam. So hopefully sepatutnya sepanjang Ramadan ni kita dah jaga, apatah lagi 10 terakhir, apatah lagi di malam-malam ganjil, jangan tertinggal lah. Hopefully jangan tertinggal langsung solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. So itu dua dah amalan yang hopefully kita just untuk remind. Yang ketiga, qiyam bulan Ramadan. So yang ni pun kita dah sebut sebelum ni, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kan, siapa yang menunaikan solat qiyam pada Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala, nescaya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. So manifestasi solat qiyam ni yang biasa orang buat adalah solat tarawih lah, kan. Tapi boleh sahaja ditambah ataupun mana-mana solat, sebab hadis ni menyatakan siapa yang qiyam dengan keimanan dan mengharapkan balasan Allah. So yang dah tarawih, alhamdulillah, hopefully kita dah tergolong dalam hadis ini. Nak tambah dengan lain solat qiyam yang lain, amat dialu-alukan, tahajud, apa-apa saja solat qiyam. Dan ditutupi dengan solat witir, kan. So ini salah satu hadis yang menunjukkan kebesaran solat witir secara umum, kan. Malam bila-bila luar Ramadan pun sama, apatah lagi dalam Ramadan, apatah lagi kalau kena Lailatul Qadar. Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, berwitirlah, kan. Fa innallaha witr, sungguhnya Allah itu witir ataupun ganjil, kan. Yuhibbul witr, dan amat menyukai benda yang ganjil. So sebab tu solat witir ni rakaatnya ganjil, kan, 1, 3, 5, 7 onwards. So itu benda-benda yang harapnya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semualah, jangan ada yang tertinggal mana-mana itu dalam 10 yang terakhir ni, apatah lagi malam-malam
yang ganjil dan kerana kebanyakan amalan ini sebenarnya dia amalan-amalan yang, kecuali doa yang awal tadilah, amalan-amalan yang sebenarnya wujud juga di luar Ramadan. So harapnya juga kita memang dah sedia berazam, macam kita cakap sebelum ni, ialah amal yang berterusan tu yang Allah suka kan. Untuk semua amalan ni dia teruskan harapnya kita dah berazam, lepas habis Ramadan ni aku tak akan tinggal witir dah, aku akan ada qiyam walaupun sedikit, solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Okey. Dan salah satu lagi amalan yang juga besar dan ditekankan oleh Allah ialah tadabbur Al-Quran. So harapnya adalah tilawah dan tadabbur kita, dan usaha kita macam sesi ini pun adalah sebahagiannya untuk aspek ini, insya-Allah. So dan malam ini ayat ataupun surah yang kita nak tadabburkan insya-Allah adalah surah ini, surah Al-Qari'ah. So kita bacakan dahulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul Azim. Maksudnya hari yang menggemparkan. Al-Qari'ah, ini salah satu translation dia, hari yang menggemparkan. Kalau kita tengok translation, kadang-kadang kita akan jumpa translation yang berbeza. Mal Qari'ah, apa yang hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, ada ke cara kau nak tahu sebenarnya apa hari yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus, hari yang mana manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amalan masing-masing. Adapun yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang-senang, senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Apakah itu hawiyah? Hawiyah itu adalah api yang panas membakar. Sadaqallahul Azim. Itu adalah terjemahan, salah satu terjemahan daripada surah ini insya-Allah. So kita akan pergi untuk cuba tadabbur portion by portion, untuk kita cubalah absorb apa yang Allah nak kita rasa, apa yang Allah nak kita rasa. Dari segi apa yang nak disampaikan tu straightforward, tetapi seperti yang kita sebut, sesuatu nak kata apa, kebanyakan ayat-ayat Allah ni sebenarnya impaknya terbesar bila kita merasai benda tu, sebab faktanya tahu dah, tapi bila kita merasai, menjiwai, tergambar dan sebagainya, itulah yang ketika mana kita akan betul-betul terzahir amalan-amalan sebagai reaksi kita kepada ayat-ayat tersebut. So bermula dengan ini, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Okey, dari segi approach Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah-surah sebegini, saya pun mungkin bukan orang yang terbaik nak cerita linguistically. Approach ini amat apa orang kata, mengesani sebenarnya kalau yang faham bahasa Arab ni, sebab dia tidak bermula dengan ayat macam explanation. Dia macam bermula dengan macam satu soalan yang macam kau tahu tak apa benda ni kan, kau tahu tak kan? So dia macam membawa perhatian kita dalam orang kata apa dengan approach yang begitu so sepatutnya kalau kita faham dan sebagainya, kita jadi amat absorbed, amat interested nak tahu apa cerita yang besar sangat ni kan. So begitu cumanya bila kita baca tu kadang-kadang macam tu je lah kan. So itu something missing dalam konteks bahasa lah, tetapi at least hopefully kita cuba appreciate bahawa approach ini, bila Allah kata Al-Qari'ah, Allah just sebut satu perkataan, nak kata oh gambaran itu kan, apa benda ni kan, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, ditambah lagi kan, kau boleh tahu tak sebenarnya apa benda ni kan. So in other words so kita dah jadi macam hooked, dah orang kata apa, dah very much interested nak tahu apa cerita ni. Dan kemudian Allah explain apa main point dia kat situ
Yauma yakunun nas, kan, hari of course ini penafsiran hari kiamat, tapi dalam ayat ni dia tak adalah sebut kiamah kan, sebab kiamat tu buat bahasa Arab sebenarnya kiamah, tapi kita tahulah ni gambaran hari kiamat. Tapi Allah terus bagi gambaran dia. Yauma, pada hari tu, yakunun nas, manusia tu macam mana? Kal farashil mabsus, kan, seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Siapa yang biasa tengok kelkatu yang terbang terantuk dan sebagainya ni? So gambaran ketika hari itu, cuba gambarkanlah. Sebab ayat-ayat sebegini memang untuk kita gambarkan. Kalau kita just ambil sebagai fakta je, dia macam tu je lah kan. Tapi bila kita gambarkan, boleh gambarkan tak apa peristiwa, apa senario, apa keadaan sekeliling yang boleh menyebabkan manusia jadi gitu. Manusia jadi macam kelkatu lah, kelkatu yang kita tengok yang tunggang langgang tu kan, yang melanggar sana melanggar sini dan sebagainya. Itulah manusia jadi exactly begitu. Apa kan? So kadang-kadang orang kata apa, natural disaster yang dahsyat-dahsyat pun boleh menyebabkan orang jadi begitu kan. So yang ni lagi dahsyat lah. So itu. So cuba gambarkan apakah dahsyatnya hari itu. Dan ni lagi dahsyat. Wa takunul jibal, dan gunung ganang pula macam mana? Kal ihnil manfush. Kalau ke sini seperti bulu yang dibusa bertembangan. Dan kalau nak kata apa apa gambaran bulu ni, setengah kalau ada bantal kekabu yang macam tiba-tiba dirobek dan berterbangan semua benda tu. Boleh ke kita bayang gunung yang kita tengok gunung sekarang ni, dia jadi gitu dia pecah dan berterbangan begitu maksudnya goncangan yang dahsyat yang sedang berlaku pada bumi. So itulah gambarannya, dan sepatutnya yang kita dah jadi very interested dengan permulaan yang Allah guna tu. Kat sini kita dah tahu dah Allah cerita tentang satu hakikat hari yang amat dahsyat hari yang amat dahsyat yang kita akan jadi, kalau kita tengok pun gunung jadi macam tu, kita tak duduk diam dah kan. Kita lari lentang pukang tu, begitulah macam kekatu yang kita tengok terus, dan kemudiannya terus Allah masuk apa ending lepas itu fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi insyatir radiyah. Maka orang yang fa amma man, siapa yang sakulat mawazinuh, yang berat timbangannya. So kat sini of course amal baik ni penafsiran lah, sebab kat sini dia sebut mawazin, mizan kan, mizan tu timbangan So siapa yang berat timbangannya, dia berada dalam fahuwa fi insyatin radiyah. Kat sini dia translate sebagai kesenangan, kehidupan yang senang lenang Of course kalau kita ambil radiyah ni, redha maknanya bila kita kata macam Allah berkata aku bagi kesenangan sampai ke redha maknanya redha ni cakap apa puas hati sepuas-puasnya kan. Maksudnya tak ada benda nak komplain tak ada langsung begitu So penafsiran dia contextually senang lenang lah, sampai kita macam ada nak apa lagi ke, tak ada dah, dah puas hati sepuas-puasnya kan. So itu gambarannya untuk orang yang sebegini. So ini adalah ganjaran kesenangan yang menanti bagi orang yang begini timbangannya. Dan seterusnya pula ialah ayat seterusnya. Dan kalau kita perasan ayat ni lagi panjang daripada ayat ni, dan sebenarnya tema surah ni memang berat kepada amaran sebab awalnya dengan gambar yang dahsyat, lepas tu gambaran yang dahsyat lagi, lepas tu disebutlah kan, yang ni masuk syurga. Tapi ayat je just 2 ayat je kan, sebab sebelum ni gambar yang dahsyat, lepas tu 2 ayat, lepas tu balik kepada banyak balik ayat untuk gambar yang dahsyat balik. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. So surah ni quite interesting sebab Allah banyak guna approach soalan untuk tanya, kau tahu tak ni cakap apa ni kan. Narun hamiyah, itu hakikatnya ialah api yang panas membakar. Nauzubillah, itu adalah balasan seksaan. So secara umum surah ni of course dia menggambarkan hari yang dahsyat yang bakal berlaku. Kita semua dah tak tahu apa masa tu, lari lentang pukang dan sebagainya. Dan at the end of the day, lepas daripada itu timbangan tu akan berlaku. Dan ada 2 polar opposite. Satu ialah ganjaran yang bukan calon-calon ganjaran, kesenangan, kita akan puas hati, habis-habis puas hati. Satu lagi nauzubillah seksaan, panas membakar. Tapi tema secara umum surah ini, kalau kita perasan, ayat-ayat dia men-trigger kerisauan dan kecemasan lah.
kan. Sebab tu yang beratnya pun, cerita yang panjang tu pun pasal aspek itu berbanding aspek kesenangan. Kesenangan tu pun dia Allah tak gambarkan. Kalau kita perasan surah lain yang kita akan nanti cover, dan surah-surah lain juga, kalau Allah nak tarik tu, Allah akan cerita panjang kan. Sungai ni lah, apa semua kan, sungai madu ada, apa semua. So gambarannya banyak, bidadari dan sebagainya. Tapi kat sini Allah cakap simple je. Kau akan dapat ganjaran sampai puas hati. Dan dia tak cerita panjang. Tu pun dah cukup kan. Sebab fokus dia banyak tu ialah description yang dahsyat tu. Kat sini pun dia tak cerita just fakta macam dia akan masuk neraka kan. Tapi nak tahu tak apa benda tu dan sebagainya. So secara umum kalau kita tadabbur surah ini, kita tahu of course on one hand memang disebut ada orang yang dapat ganjaran, tetapi secara umumnya nak membawa kita kepada satu state of concern, kerisauan. Macam mana aku dengan aspek yang perlu dirisaukan itu kan. Dan sedar tahu tak, surah ni dia bukan mengkontrakan antara orang baik dan orang jahat tau. Sebab kita akan tengok tempat-tempat lain. Contohnya kalau surah yang kita dah cover sebelum ni, yang cerita pasal balasan juga, ialah contohnya orang yang cinta dunia, orang yang haloba dengan dunia, dan sebagainya lah kan. Tapi ini dia kalau kita perasan apa yang dia compare. So kalau kita tengok dua ayat ni, fa amma man sakulat mawazinu, maka orang yang berat timbangannya kan. Dan lagi satu ialah wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya. So dia jadi quite interesting dia kat sini ceritanya pasal macam lebih baik kurang baik. Sebab dia macam siapa yang berat timbangan dia, siapa yang ringan timbangan dia. Maksudnya kita akan jadi risau, dah cukup berat ke timbangan aku ni kan. Dah cukup berat ke timbangan aku ni. Sebab dia bukan cerita pasal kau masih haloba dengan dunia dia bukan cerita pasal kenapa kau buat kemungkaran ni. Dia cerita pasal timbangan kita, takut-takutlah timbangan kita ni tak cukup berat. Takut tu kan. So dia cerita pasal, maknanya concern kita dengan azab yang cerita macam-macam tu ialah aku sebenarnya cukup berat tak ni? Cukup berat tak amalan kita ni? So itu satu benda yang nanti kita akan tengok banyak surah-surah yang menekankan akidah dan balasan syurga neraka ni, dia kata angle yang berbeza. Setengah tu kata memang kepada orang-orang yang memang ada orang kata obsesi dengan dunia, so tala. So ada yang perasan baik kan. Macam surah ni mungkin lebih kepada situ aku bukan buat jahat pun, aku baik kan. Tapi cukup dah cukup berat ke masih ringan sebenarnya. So kat situ fokusnya begitu dan saya harap kita dapatlah benda tu. Dari segi jangan nak kata apa just kerana kita tak perasan kita buat banyak sangat jahat, tapi dalam surah ni membawa kita concern yang lagi satu, iaitu kita kena memberatkan timbangan kita, menambah amal sampai cukup berat. Dan kerisauan kita ialah kita takut tak cukup berat. Jadi secara umum kalau kita terkesan dengan surah ini, kita takkan berhentilah sebenarnya kita akan terus melangkah dan takkan berhenti. Ini pun satu juga kan, setengah orang kata macam aku dah pergi haji, so dia kira-kira dah kata cukup dah kot, punyalah banyak kan, sekali solatkan Masjidil Haram dah 100,000 dan sebagainya. Tapi of course kalau yang bab itu kita dah sebut itu pasal kenapa para sahabat tak jadi gitu kan, kenapa mereka bertibaran dan sebagainya. Sebab ada aspek lagi satu yang hopefully kita dah faham juga, pasal pendusta agama tu kan. Tu pun satu hal tu. Tapi yang ni mau kepada beramal pula. So maknanya terus beramal. Termasuklah bila kita nak cakap pasal Lailatul Qadar ni, maksudnya dah cukup ke dah cukup ke tadi tarawih dah kan, darab lah dengan 1000 bulan. Maksudnya orang yang concern orang yang di-trigger dengan concern begini ni, dia tak mudah puas hati untuk rasa macam dah cukup kan. Sebab kerisauannya ialah mana tahu tak cukup berat kan, mana tahu tak cukup berat. Now dalam orang yang dah jadi obses dengan benda ni, hopefully kita termasuk itu namanya obses untuk memberatkan timbangan kita. Kita akan jadi agak sensitif dan agak teruja dengan amalan-amalan yang macam Allah beri indikasi ataupun Allah memang janjikan ganjaran yang bukan calang-calang kan. Kalau yang tema musim kita ni adalah Lailatul Qadar lah, dia jadi macam pelik kalau orang yang memang terkesan dengan surah tadi, concern pasal beratnya timbangan itu, tiba-tiba Allah kata Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kita buat tak indah. Dia memang tak make sense kan. Dia sepatutnya kita akan terasa,
Ini peluang bukan calang-calang untuk kita memberatkan lagi. Dengan maksudnya macam ni, nak kata dengan usia yang sama ke? Sebab benda yang sama kalau dia buat waktu lain, taklah sebesar benda ni berlaku kat sini kan. So dia jadi macam kita tak akan lepas peluang. Dan juga macam kalau saya dah tunjuk yang awal tadi tu, banyak benda yang contohnya macam solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, of course qiyam pada Lailatul Qadar tu lah kan, dan witir kan, witir bila-bila witir kan. So tu contoh-contoh yang juga kita akan rasa macam, of course bulan-bulan Ramadan, dan kalau kena pula Lailatul Qadar lagilah bukan challenge. Tapi kerana bila kita cakap pasal konsep pasal timbangan ni, dia bukan hanya perlu wujud masa ni kan, dia wujud sepanjang tahun lah. Dan sepatutnya memang kita dah berazam lah, benda-benda yang besar macam tu kita tak akan miss out lagi lah kan. Kalau sebelum ni kita tak perasan, satu biasanya orang akan tahu 27 kali ganda ataupun 24 kali ganda ke apa, 23 kali ganda tu. Tapi bila sebut tadi tu rasanya lagi besar kot, macam equivalent tu solat separuh malam ni, tu besar tu. So kalau kita tak pernah tahu benda tu, hopefully kita dah tahu dan kita berazam untuk jangan lepas peluang lah, jangan lepas peluang insya-Allah. Dan banyak lagi sebenarnya aspek-aspek lain, hadis-hadis lain, ayat-ayat lain menggambarkan ada benda-benda yang besar juga yang besar juga. Dan kalau kita ambil satu contoh dekat sini, satu contoh di sini, fa wallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Fa wallah, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sekiranya Allah, macam ni, la yahdiyallahu ni sekiranya Allah memberi hidayah, bika dengan sebab kamu, rajulan wahidan, lelaki seorang, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Contoh tu struktur bahasa Arab dia macam itulah kan. Demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki dengan sebab kamu ni, wahidan ni ditekankan sebab maknanya kalau seorang pun kan, kalau seorang pun Allah bagi hidayah dengan sebab kamu, bukan kamu bagi hidayah pun, tapi kamu jadi perantara yang men-trigger dia dapat hidayah, itu dah lebih baik daripada unta merah. Nah, unta merah ni bila dia sebut kepada orang Arab, dia terus fahamlah apa besar sangat benda ni. Dalam konteks itu saya biasa dengar ustaz-ustaz cerita, dia compare dengan Ferrari lah, apa benda kan, apa Mercedes mata belalang lah, apa benda lah. Tapi comparison tu saya rasa macam soalannya macam dia compare dengan kenderaan tapi unta merah ni dia bukan isu kenderaan sebenarnya. Bagi orang Arab tu bukanlah ini unta merah ni macam kenderaan yang berharga. Dia mau kepada, mungkin dia nak naik pun dia tak ni kan, sebab ini aset aset Humurun Na'am ni dia consider macam satu aset yang amat berharga ketika tu. So kalau kita kata aset yang kita mungkin appreciate sekarang, sebab kereta kita tak rasa macam aset sangat, kita rasa macam kenderaan lah kan. So macam apa aset lah kan, tanah berekar-ekar ke, dan apa-apa yang biasa orang kata macam ini aset yang amat berharga, yang kita kalau mengidam lah benda tu kan. So Allah kata seorang yang Allah bagi hidayah, dan hadis ni amat jelas yang bagi hidayah itu Allah, tapi dengan sebab kamu, maknanya kamu dakwah kepada dia ke, kamu bagi nasihat kepada dia ke, dan sebagainya, Allah bagi hidayah kepada dia, walaupun seorang, itu pun dah lebih baik daripada aset yang kamu paling idamkan di dunia ni lah. Tak kisahlah berapa ekar tanah ke, apa-apalah yang kita macam kata-kata, kalau dapat aset tu macam bukan calang-calang. So itu, ni juga contoh-contoh benda yang menyebabkan kita akan rasa setengah-setengah benda tu jadi besar, dan usaha dia besar. Dalam konteks ni ialah kalau siapa yang beriman dengan hadis ni, biasanya dia akan berusaha untuk berdakwah tu bukan calang-calang lah. Dan of course again, kita nak relate dengan nak memberatkan timbangan tu, bukanlah aku dah dapat dah seorang hari tu kan, alhamdulillah, tak payah dah buat apa kan. So, dia ni nak kata kalau seorang pun dah bukan main besar lagi, ramai apatah lagi kan, ramai apatah lagi. Okey, so itu insya-Allah tadabbur kita dalam malam ini insya-Allah, daripada satu surah yang mengingatkan kita bahawa hari yang pasti berlaku, dan kita, amalan kita akan ditimbang, dan kita concern lah sekiranya tidak cukup berat amalan kita. So hopefully malam ni kita dah beramal dah pun tadi, dan kita terus beramal lepas ni ingat amalan, apa-apa amalan yang memberatkan timbangan kita insya-Allah, dan juga sepanjang benda ni lah. Dan of course tambahan dalam konteks sebab kita ni student, ataupun kawan-kawan ni student, dan kerana ni pun musim exam perasan je, ada yang dah exam, ada yang senang exam, ada yang akan exam, dan ada yang akan exam
pada waktu malam so that's quite interesting. Saya tak sure malam tu tak check pula kena buat malam yang keberapa kalau dia kena malam ganjil macam mana pula kan, macam kira macam ambil exam 1000 bulan ke macam mana. Tapi kalau kita ambil on nak kata apa on penggandaan itu, saya mak berharap lah, satu saya mak berharap tidak ada orang yang cuba buat benda yang tak sepatutnya lah, meniru ke dan sebagainya. Tak tahulah dia akan jadi macam mana kalau orang buat amalan yang tak sepatutnya, terkena dia buat masa bulan amalan Lailatul Qadar, adakah berganda juga dia punya itu, na'udzubillah kan. So harapnya tak begitu. So maksudnya kita ikhlaskan niat, buat dengan cara yang terbaik, dengan preparation yang terbaik, dan ikhlaskan niat. Dia kena dua-dua, ikhlaskan niat dan buat cara yang Allah redha. Hopefully insyaAllah itu pun menjadi amal yang Allah redha lah pada malam-malam bulan Ramadan ataupun pada siang bulan Ramadan pun. Apatah lagi kalau terkena lah, kot ada yang terkena exam masa malam ganjil dan wallahu alam kena pula Lailatul Qadar. So make sure cara kita buat benda tu pun dengan cara yang paling Allah redai, supaya itu pun macam dia jadi part of benda yang memberikan kita pulangan yang kita nak lah, insya-Allah. Wallahu alam, sekadar mention benda tu sebab saya perasan lah akan ada exam dalam minggu ni, minggu depan termasuk pada waktu malam. Semoga Allah terimalah semua apa benda yang kita buat ni sebagai amal ibadah kepada dia, insya-Allah, dan dijadikan amal itu yang sekualiti mungkin, dan ganjarannya pun selumayan mungkin, insya-Allah. Wallahu alam. So until di situ saja untuk malam ni. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.